untuk memberikan gambaran umum bagi tajuk yang pertama, kaedah menilai kesahihan dan kaedah kedhaifan hadis. Yang kedua, dan sangat berkait rapat dengan tajuk pertama, ilmu menilai riwayat hadis ataupun dikenali sebagai ilmu jarh wa ta'dil. Nak memberikan gambaran atau logik mudahnya, bagaimana kita menapis sesuatu maklumat itu adalah kaedah umum. Kita ada satu sistem menapis maklumat. Tetapi ini hadis ya. Hadis ni ada kaitan disebabkan hadis ni disebutkan dalam Quran, juga adalah sebab wahyu. Hadis sahih adalah wahyu. Jadi kaedah penapisan itu dilaksanakan atau dibuat oleh pakar-pakar yang hidup mereka berkecimpung atau hidup mereka mau diwakafkan untuk mengkaji hadis. Disebabkan memang tabiat manusia, apabila kita tahu satu maklumat, kita akan menyebarkan kepada orang lain. Tak kira lah zaman sekarang ni, contoh sebagai zaman sekarang ini, apa yang berlaku zaman sekarang ni, terutama dalam media dan apa yang kita perkatakan seharian, berlaku juga pada zaman dulu, pada zaman sahabat tabi'in dan tabi'in. Tetapi dalam konteks hadis Nabi ini, para ulama, pakar-pakar hadis zaman silam telah memberikan satu syarat-syarat yang agak ketat untuk menapis sesuatu maklumat tu, supaya maklumat tu ataupun hadis Nabi atau maklumat-maklumat yang kita terima daripada hadis Nabi atau apa yang Nabi sabdakan diyakini sesuai dengan taraf atau martabat hadis itu sendiri sebagai wahyu. Okey, dan Dr. Syarif Hatim sebut bahawa hadis Nabi adalah wahyu. Jadi Al-Quran wahyu dan hadis Nabi juga adalah wahyu. Ya, ialah berdasarkan ayat Quran itu sendiri, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah dia, iaitu Muhammad itu, bercakap atau bertutur menurut hawa nafsunya, dan illa wahyun yuha. In wa illa wahyun yuha, malaikat hanyalah semata-mata wahyu yang diriwayatkan ke atas baginda. Jadi dalam, macam mana kita nak gambarkan secara mudah, para pakar hadis zaman silam, dia cuba menggariskan atau menetapkan syarat-syarat yang bersifat cenderung kepada, pertama sekali, keagamaan. Dan kita tahu dalam ilmu hadis kan, adalah ni adalah satu, apa kita nak terjemahkan adalah yang paling tepat sini. Adalah ni satu kewibawaan lah, senang cerita. Ada dua jenis kewibawaan yang perlu pada seorang yang untuk menyampaikan ilmu hadis ni, untuk menukilkan atau kita untuk menapis hadis ini. Satu adalah tu kita panggil kepribadian, keagamaan ni. Ialah seorang yang tidak membuat dosa-dosa besar, yang tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan atau menjejaskan imej beliau sebagai seorang Muslim yang baik, kan? Muharramat, perkara halapan yang diharamkan dalam Quran, tak buat. Minum arak, beriba, zina, itu perkara biasa. Memang kita nak, sebelum kita untuk percaya kepada seseorang, kita kenakan syarat-syarat seperti ini, khas untuk ilmu dalam untuk menukilkan atau menapis ilmu hadis. Kewibawaan kedua, bagaimana dia menyimpan hadis, menapis hadis. Sebagai contoh, selain hadis itu dihafal dan difahami dan dihafal dalam minda dia
dia juga hendaklah dicatat, disimpan, dicatat. Sebagai contoh, kenapa kita ada banyak sejarah yang menukilkan dalam banyak buku-buku hadis. Para sahabat, beberapa orang para sahabat juga menulis hadis ini, disimpan dalam sebagai koleksi peribadi. Kerana apa? Kita dalam selepas kita buat kajian, baca sedikit, kalau ada baca buku sedikit yang tentang periwayat hadis ini, kita akan dapati seseorang pakar hadis tu, sekiranya dia ingin menyampaikan hadis, setelah dia berumur, dia akan bergantung pada catatan dia, supaya dia akan tengok catatan dia, melihat catatan dia akan ingat semula. Dia macam kita cakap ni apa, refresh ke kan, refresh semula lah. Mungkin dia tak lupa. Sebab semakin umur meningkat, mungkin dia terlupa. Dan ada orang tak lupa, umur 80 tak lupa. Tetapi kebanyakan atau kebiasaan orang akan sedikit lupa lah. Itu biasa. Kadang-kadang lupa hari lahir kita kan, kadang tarikh lahir anak dah lupa. Macam tu lah, dia akan berlaku betul. Bagi contoh, terjadi Imam Ali Ibn Madini meninggal 234 Hijrah, kata silap, berpesan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hambali, meninggal 261 Hijrah, 241 Hijrah, katakan, kalau kamu nak menyampaikan hadis, hendaklah ada, kalau boleh, sertakan kitab hadis itu di depan kamu. Dia tidak semata-mata menyampaikan hadis dengan hafalan. Memang Imam Ahmad bin Hanbal menghafal lebih sejuta hadis, tetapi kewaspadaan pun begitu. Dengan kita kepercayaan Ali bin Madini terhadap hafalan Ahmad bin Hanbal yang memang tiada tolok bandingan pada zaman itu, tetap menganjurkan waspada untuk menyampaikan hadis, bimbang tersilap. Itu sampai sehingga ke tahap itu, sehingga ke tahap itu sekali para ulama pakar hadis ini mengenakan syarat. Kalau dia bukan satu syarat, tapi anjuran. Macam sebagai contoh, kalau macam guru kita nasihatkan kita buat, wajarlah ikut kan. Apa dia lebih berpengalaman, jadi wajarlah kita ikut. Kalau orang dulu kan, macam nasihat tu guru tu, kita ikutlah kan. Memanglah kita tahu dia segi ibadat dia, ilmu dia, nasihat dia tu dah tentulah hasil daripada ilmu dia, ibadat dia, dan firasat dia. Sebagian dalam keadaan firasat dia mungkin benar, tepat dan benar. Itu yang dinamakan ilmu jarh wa ta'dil. Bila seseorang itu tidak ada syarat-syarat ini, dia akan diberikan penilaian, fulan dia ni hafalan dia kurang, tetapi catatan dia betul. Itu kadang-kadang anak murid dia kadang ambil kitab, selepas dia menyampaikan hadis, tengok kitab dia betul ke, ada apa yang disampaikan. Kadang-kadang fulan dia punya hafalan, dia menyampaikan hadis dengan hafalan tanpa kitab, tanpa catatan dia. Setelah dia kena pasti, setelah murid-murid dikumpulkan, murid dia yang terdahulu atau murid yang kemudian, kumpulkan semua hadis ini, semua hadis dia yang disampaikan secara hafalan. Pada masa mudanya, mungkin 30-an, 40-an, hadis tu okey, konsisten, tak ada apa-apa perubahan. Tetapi anak-anak murid yang kemudian, setelah dia ni, guru ni berumur 50-60 tahun, anak-anak murid kemudian kumpulkan hadis tu, catatkan hadis dia daripada mulut guru dia tadi, dan jumpa pada anak-anak murid yang terdahulu, dibuat perbandingan, ada sedikit tidak konsisten, mungkin terlupa. Itu biasa. Sebagai kita manusia, itu biasa. Dari sinilah kita kena bezakan. Begitu
sistem kalau kita memang sistematik cara penapisan hadis ni, dan ia sesuatu yang logik. Ia sesuatu yang logik, bukan benda yang logik. Itu tak logik. Itu yang kita nak bagi gambaran umum. Okey. Kalau seseorang itu menyampaikan hadis secara konsisten, kadang-kadang ada seorang perawi hadis, dia sampai tua, dia punya ingatannya masih macam muda. Anugerah Allah SWT, kan? Memang ada orang macam ni. Saya jumpa, saya kadang-kadang jumpa umur 90 tahun hafal Quran, 30 sujud dia hafal Quran, tak lupa. Dan tak, benda ni tak mustahil. Kadang-kadang ada, kan? Jadi kita nilaikan dia sebagai fulan seorang thiqah ataupun dipercayai dalam bahasa Melayu lah, terjemahkan dipercayai. Jadi orang macam ni, hadis ni akan disampaikan, akan pelajar-pelajar hadis akan pilih, akan hadir ke setiap orang pakar-pakar hadis ni ataupun yang guru-guru hadis ni, yang mereka memang hafal hadis dan nyimpan hadis ni, menjaga hadis ni dengan catatan-catatan mereka. Dia akan simpan pelajar-pelajar hadis ni, dia akan kumpul semua. Dan pelajar-pelajar hadis ni juga akan menilai hadis-hadis guru mereka. Macam mana hadis guru mereka? Akan berjumpa dengan murid-murid guru-guru mereka yang terdahulu, ya, yang senior murid-murid. Akan jumpa, dia tanya macam mana. Kadang-kadang kita dapati dalam kes kajian saya tetap dalam kitab Fathul Bari tentang sanad Sahih Bukhari, Imam Bukhari dalam sanad sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang periwayat hadis. Tetapi pakar-pakar ilmu jarh wa ta'dil, pakar-pakar yang menilai kewibawaan para periwayat hadis ini, mengatakan dia ini semasa mudanya ingatannya kuat, ingatannya kuat, dan hadis-hadis yang diriwayatkannya konsisten. Tak ada hadis lain benda yang lain. Tak ada hadis yang ganjil dan pelik atau bersifat yang kita dengar, kita tahu hadis tu palsu, kan? Macam hadis makan temikai, lepas makan nasi tak nak makan temikai, sebagai contoh. Kita tahu dah dengar ganjil ni hadis dia bunyi. Pakar-pakar hadis dia akan tahu benda-benda macam ni. Tetapi setelah umur dia tua, dia punya ingatan dah ada hadis, hafal hadis dah bercampur baur, dah tak konsisten lagi. Jadi macam mana Imam Bukhari buat? Imam Bukhari akan cari anak murid guru ni tadi, anak murid tua dia, anak murid yang senior, dan ambil hadis dia ni. Walaupun Imam Bukhari sempat berjumpa dia, tak ambil dah. Sebab apa? Dia dah tua, ingatan dah bercampur baur. Tapi anak murid dia sempat di masa muda guru ni tadi, sempat ambil hadis-hadis, meriwayatkan hadis-hadis yang konsisten, hadis-hadis. Begitu sekali ketelitian ahli hadis, terutama Imam Bukhari itu, memang kalau kita tengok memang ia sistematik. Saya tak tahu nak istilahkan apa dengan ilmu zaman sekarang, kita tak tahu. Tapi begitulah. Tapi di dalam ilmu jarh wa ta'dil memang begitulah kaedah yang ada. Ada pakar mengatakan ini dari segi mantiqul ihtimal dalam bahasa Arab. Ilmu ihtimal ni apa? Ilmu kebarangkalian. Kebarangkalian, kan? Logik kebarangkalian. Itu ada ini dalam perbahasan ilmu logik, kan? Ilmu falsafah ada dalam ni. Jadi kalau kita, kadang-kadang orang yang anti hadis ni cakap, wah, Imam Bukhari tak macam mana, kita tak tahu macam mana. Dia tuduh semua, dia main pukul borong, mengatakan Imam Bukhari ni meriwayatkan hadis secara ambil saja, kan? Itu tidak benar. Itu yang kajian ni menunjukkan Imam Bukhari walaupun sempat dengan perawi hadis ni umur 60 tahun, dia tak ambil secara direct, ambil kepada anak murid dia. Begitu sekali. Yang ini saya harap boleh beri gambaran, gambaran macam mana sistematiknya pakar-pakar hadis zaman dulu menilai periwayat hadis untuk mengambil hadis daripada periwayat ini.
Saya tak ingat ini yang paling, yang ni saya masih ada dalam minda saya nak bagi contoh ni. Diharap lepas ni kita boleh hilangkan lah mungkin ada sedikit keraguan kadang-kadang lah yang mungkin yang belajar yang ataupun yang terbaca dalam keadaan kritika orientalis ya, terhadap ilmu hadis macam mana hadis bukan sistem macam mana digunakan. Inilah boleh menghilangkan contoh tadi, boleh menghilangkan keraguan itu. Mana-mana Imam Bukhari begitu teliti dia dan waspada dia dalam menerima sesuatu hadis. Okey, kita masuk sikit dalam macam mana menilai hadis itu sama ada sahih dan dhaif. Pertama sekali, seperti yang saya sebutkan tadi, ilmu menilai periwayat hadis itu adalah satu unsur penting dalam menilai hadis itu sahih atau tidak sahih. Ya. Kalau kita nak ambil mudahlah, Abu Hurairah sahabat Nabi, memang semua dah kita apa saja sahabat tak ada menipu, kita terima. Tabi'in, kita telah bezakan tabi'in. Kadang-kadang tabi'in tu dia lebih beribadat, zuhud dan beribadat kata dia. Dia tidak berkecimpung dalam meriwayatkan hadis, menjaga hadis, menghafal hadis kan. Dia tahu juga hadis tapi dia sampaikan tu mungkin teks tu tidak konsisten. Kan? Tabi'in telah dibezakan dua ni. Okey. Tabi'in yang berwibawa, thiqah dia bagi, dipercaya, berwibawa. Tabi'in, anak murid pada golongan tabi'in ni, dia bagi tabi'in yang berwibawa juga. Anak murid pada tabi'in, anak murid tabi'in yang seperti macam Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan Thauri, yang tabaqat-tabaqat seterusnya. Abdurrahman bin Mahdi 198 Hijrah, Sufyan Thauri 156 Hijrah, ya, 161. Lebih kurang macam itulah, antara 160 Hijrah. Jadi rantaian periwayatan hadis ni daripada sahabat, tabi'in, tabi'in, anak murid tabi'in sampai ke Imam Bukhari, kalau semua yang berwibawa disahkan oleh seorang pakar hadis seperti Imam Bukhari, hadis itu sahih. Kan? Nampak gambaran umum, hadis itu sahih. Sekiranya satu pada rantaian periwayatan hadis ini seorang didapatinya tidak berwibawa, tidak mempunyai kewibawaan dalam menyampaikan hadis, dhaif. Itu kaedah umum. Tetapi kita tambah di sini akan kita perlu cari seorang pakar hadis yang mengesahkan bahawa hadis itu dhaif. Dalam konteks sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar Imam Bukhari, Imam Muslim bin Hajjaj meninggal 261 Hijrah, Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah. Kita dengar kan, Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Inilah ibu atau kita sebut kat sini 75%, 80% hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita dalam kitab ni. Tuan-tuan kalau beli kitab ni Sahih Bukhari, ringkasan dah ada, terjemahan dah ada. Sahih Muslim, ringkasan dah ada, terjemahan dah ada. Habis kebaca dua-dua, master dua-dua, dah cukup ni dah. Maklumat kita mengenai sabda Nabi, sabda Nabi dah 70%, 80%. Ini sebab ulama-ulama dulu, kalau kamu jumpa hadis yang selain pada dua kitab ini yang bercanggah, hadis itu tak dhaif. Sehingga begitu sekali. Okey, dan pakar-pakar saya pernah tulis dalam internet dulu, terjemahkan daripada satu artikel. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meninggal 582 Hijrah, 582 Hijrah, 586, 852 Hijrah. Maaf. Ibn Hajar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab yang nukat ala Ibn Salah, dia menukilkan bahawa
Abdul Rahman bin Mahdi satu zaman dengan Imam Syafi'i, 100 ahli hadis satu zaman Imam Syafi'i, 198 Hijrah dia meninggal. Abdul Rahman bin Mahdi, dia mengesahkan bahawa hadis sahih hanya ada 4,400 hadis.